أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita masuk surah yang ke-104, iaitu surah Al-Humazah. Makna Al-Humazah ni pengumpat. Orang yang ngumpat kat orang dia panggil Humazah. Tak boleh bubuh lah nama anaknya, nama Humazah. Jangan bubuh nama anak, Humazah. Ngumpat. Humazah, bunyi sedap tu. Ambil mana kata buah nama anak Humazah dalam Quran lah. Padahal mau tahu apa makna pengumpat. Baik, macam biasa. Kita tak baca lagi lah ni tak? Tak baca lagi. Kita baca dulu dah. Kita pakat baca dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Nah, cuba tengok tu kan dia. Ni kita jumpa huruf tanwin baris dua jumpa dengan lam. Wailul. Dia panggil sininya idgham bila gunnah. Idgham maknanya masuk, bila maknanya tanpa, gunnah maknanya dengung. Masuk tanpa dengung. Kalau kita faham makna dia mudahlah. Jadi lun tu bila jumpa dengan la, dia jadi masuk dalam la selalu tapi tak ada dengung. Sebab tu jadi wailul likulli. Dia kaedah idgham dia buat tanda sabdu lalu, tanda tasydid. Sama ada idgham ma'al gunnah ataupun idgham bila gunnah ataupun idgham lain pun dia banyak idgham. Idgham misalnya ini, idgham mutaqarrib macam-macam ni. Bila sebut idgham dia ada bagi dia buat sabdu lalu, urut selepas dia tu. Jadi dia masuk wailun tu masuk dalam wailul likulli. Jadi tak bunyi lun tu. Dia dua butir huruf saja, mudah. La dengan ra. Tanwin bagi dua lah. Ataupun nun mati bertemu dengan la dengan ra. Dua butir ni. Dia panggil idgham bila gunnah. Nombor dua yang kita nak perhati juga ialah kita wakaf tadi juga dengan baris dua. Lumazatin. Kalaulah kita nak baca wasal dengan alladhi, dan alladhi ni, huruf A ni, ialah hamzah wasal dia panggil. Apa makna hamzah wasal? Hamzah wasal ni, dia bunyi A, ataupun I, ataupun U, ketika bermula sahaja. Bila dia sambung dengan orang sebelum pada dia, dia mati. Alladhi ni, A ni bunyi apabila kita mula dengan dia. Alladhi jama'ama. Tapi kalau kita sambung dengan hak dulu pada dia, A tu jadi hilang. Faham tak? Baik. Bila huruf baris dua ni makna dianya nun mati. Baris dua sebenarnya tanwin ni sebenarnya baris nun mati. Nunun sakinatun. Apa makna tanwin? Ma huwa tanwin dari segi istilah dia? Tanwin ni dia panggil nunun sakinatun talhaqul akhir lafzan la khatta. Maknanya nun mati yang berada di hujung kalimah. Ada dia tu secara sebutan tapi tidak ditulis. Dia tidak berlaku bagi dua tengah. Macam nun mati dia berlaku ada tengah dah. Dia tak. Sebab tu dia panggil nunun sakinatun talhaqul akhir.
Nun mati berada di akhir kalimah. Lumazatin. Baik. Bila nun tu mati, matilah baris nun, huruf mati. Bila mati jumpa dengan mati pula, ni jadi baris matilah bila kita nak sambung. Maka sini kita kena pergi duduk semula huruf nun mati tadi kepada baris bawah. Nak baca lagu mana tu? Lumazatinil ladzi. Ni. Apa iaitu huruf nun tu? Sebab nun, sebab tanwin ni nun mati. Jadi nun hak mati tu kita pergi duduk. Ni ingat deh, baris dua ni maknanya nun mati. Kau royak hak ketidah ke sini? Dek takut demo ni moga kuat dengar je Quran banyak sini ni. 2 kali seminggu dah ngaji Quran, takut ketidah duk royak. Takut duk royak-royak dia kata, duk royak buat gapo kat ketidah nak. Tajwid duk ngaji ni. Jadi baris dua ni ingatlah, baris dua makna nun mati. Sebab dia sebut lafzan la khatta. Disebut tapi tidak ditulis. Lumazatin. Ada bunyi tin, tidak nun mati kan dia. Baik, nun mati jumpa dengan alif ni jadi mati juga. Apa jadi alif mati ni? Saat dia royak dah. Alif ni dia hidup teka nak start dengan dia. Bila sambung dengan orang dia jadi mati. Jadi mati temu mati, dia kena pergi duduk so. Pergi duduk dulu berbagi bawah. Nun ni hak mati. Lama tanya pula mana nunnya. Ni lah nun lah dia panggilnya. Nun hak baris mati tu kita pergi duduk. Lumazatinil ladzi. Tak ada? Tapi betul dah baca setiap kali pun nampak tak? Qul huwallahu ahadunillahus samad dah. Cuma nak royak nak hura tu buat apa yang jadi gitu tu berasa tak boleh lagi dah. Buat apa asal usul dia. Jadi ayat saat ni kalau kita nak sambung kita baca wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa 'addadah. Ingat dah. Lumazatinil ladzi. Supaya qul huwallahu juga. Sebab dia qul huwallahu ahadun. Allah tu ahadunillah. Baik. Boleh tu dah? Okey, kita sambung bacaan kita. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Okey. Yahsabu anna malahu akhladah. Ni. Inilah dia panggil mat jaiz pula ni. Sebabnya huruf mat berada di antara dua kalimah. Hu suku, a suku. Jadi sini bila sebut mat jaiz, kita boleh baca sebagaimana mat asli ataupun mat tabi'i biasa, dua harakat, ataupun kita nak baca supaya mat panjang tu. Jadi kalau tak ada napah juga, tak usah panjang lah. Yahsabu anna malahu akhladah. Pendek dah. Mana? Ialah dari segi nama dia memang banyak. Tapi dari segi hukum, nak ayat hukum. Hukum dia bila disebut jaiz, artinya harus, perkataan harus. Mak silah tawilah kah? Ataupun qasirah tu, benda-benda tu dia sebenarnya dia masuk dalam jaiz. Kalau qasirah tu tak timbul masalah bila tawilah lah. Jadi bila tawilah ni hukum ni, kita kecek masalah hukum. Hukum dia jaiz. Apa makna jaiz? Maknanya harus. Harus ke apa? Harus ni boleh. Boleh panjang, boleh pendek. Tu kalau wajib, maka wajib. Supaya juga nama mak lazim kalimi musaqqal. Dia tak sebut mak wajib, tapi hukum dia wajib. Mana mak lazim kalimi musaqqal? Waladdallin. Wajib tu. Tapi dia tak panggil mak wajib. Tapi dari segi hukum kita bagi dua lah. Mak jaiz, mak wajib. Dari segi istilah, hak kecil-kecil nama dia tu biarlah. Baik. Jaiz maknanya harus. Makna harus dia kelonggaran kepada kita, boleh panjang, boleh pendek. Tapi wajib tak. Bila sebut mak wajib, wajib kena panjang. Situ dah.
Baik, kita sambung lagi dah. Kalla la yunbadhanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Ini serupa juga. Macam tadi juga, dia jaiz juga ini. Cumanya huruf dah ni qalqalah ni kita jumpa dah. Qalqalah ni dia panggil qalqalah sughra, kecil. Pasal apa? Dia berada di tengah-tengah kalimah. Kalau kita berhenti wakaf tu baru dia jadi kubra. Apa beza kubra dengan sughra? Dia bunyi meletupan dia tu kuat. Adapun sughra bunyi letupan kecil. Sebab tu kita sebut wa ma adara, ada gitu. Kalau kita berhenti kufuwan ahad, terderah sikit. Tak? Faham tak? Huruf sama-sama dah. Okey. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Kalau kita masuk tilawah lah kan, hak ni tu hakim perhati ni. Dia tengok fasahah kita. Ta dengan ta. Sebab dia duduk dekat ni. Allati tatta. Dia takut jadi kalaulah orang tu dia tidak cermat kerana dia nak sebut ta ni, ya tebal ni. Okay? Huruf isti'la yang tebal ni, sedangkan ta tu istifal, huruf nipis. Dia jadi tarik kata allati tatta, dia jadi ta ketak. Dia tak sedar tu tak? Tok hakim pun potong mereka. Dia kaedah orang tilawah ni kan, pasal mula kita pikat jajahan ni duk pok-pok diwe duduk menguruhnya kan. Jadi duk kecek sama dengan tok hakim ni, almarhum ustaz ni adalah tok Nipa ke apa kan. Dia penghakim ni dia start dengan 100 rupa-rupa. Dia tidak wi markah daripada kosong kau naik dak, dia wi 100 dulu. Padahal nanti potong. Start nak baca kita tu auzubillah tu dia buat 100. Bila kita sebut a'udzubillahi minasyaiton, tak kena ni dia potong lagu tu kan. Jadi kalau hak tadi ni kan, bila kita sebut allati tattali'u kau akan dengar tak ada masalah dak. Kena ke lagu sedap pula dak. Tapi dia sebut ta, dia naknya allati tatta. Tu baru ta. Jadi dia nak tengok kemahiran, kecepatan kita menyebut huruf-huruf itu betul pada dia panggil fasahah dia. Okey. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Nabilah. Allah. 5 minit dah. Duk main tajwid. Sebelum kita tengok ayat demi ayat, tengok dulu. Menurut setengah ahli tafsir, ayat ini, makna surah Al-Humazah ni ditujukan kepada Al-Aqnas Ibnu Syuraik kerana dia suka menggelarkan orang dengan gelaran yang buruk dan mengumpat khasnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini setengah ahli tafsir. Pendapat yang lain, orang lain pula. Maknanya dituju kepada orang lain. Nama seorang orang yang kafir Quraisy ni, nama dia Al-Aqnas Ibnu Syuraik. Dia ni suka gelar kat orang, suka kata uduh kat orang. Dia dua aja hak tu mulut ni, sama ada mengumpat atau mencela. Beza mana mengumpat dengan mencela? Mengumpat dia kata belakang. Dia kata huduh kat orang tu yang tak tahu, tu yang tak dengar, bukan depan tuan. Ada pun mencerca, memaki depan, kata huduh depan. Dua-dua ni sifat mazmumah belakang. Okey. Setengahnya pula mengatakan ayat ini ditujukan kepada Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Ini khilaf di antara ahli-ahli tafsir. Sebab apa? Sebab kebanyakan ayat Al-Quran ni dia ada asbabun nuzul. Sebab turun ayat tu kerana nak
ditujukan kepada orang yang suka kata uduh kat orang. Al-Akhnas ataupun pendapat satu lagi dia kata Al-Walid Ibn Al-Mughirah. Disebabkan dia mengumpat dan mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita tengok ayat pertama ni. Oh ni gua nak tubik gani dulu. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, kecelakaan. Celaka perkataan wailun. Likulli, bagi tiap-tiap humazah, pengumpat. Ini perkataan humazah ni pengumpat. Dia sebut tadi jangan buh nama anak humazah ni. Okay. Humazah. Lumazah, pencela. Ini beza ni. Humazah kata uduh belakang tuan. Lumazah kata depan tuan. Jadi lumazah ni gentleman sikit. Dia berani berdepan. Hak ni pelakon sikit, pengecut sikit. Dia kata uduh kat orang belakang. Tapi dua-dua ni berdosa belakang. Berdosa tak berdosa tu bi ayat Quran dah tuju. Cuba kita ambil buh dari kepala besar barang ni. Baru yang kata kat orang. Baik. Allah mengancam untuk dimasukkan ke dalam neraka kepada sesiapa yang suka memburuk-burukkan dengan mengumpat dan mencerca. Ni banyak selalu hejo ni sebab tak cek semula ni. Pakai tulis ya. Kehormatan orang lain atau menggelarkan dengan gelaran-gelaran yang aib. Allah mengancam masuk neraka. Cuba kita ambil perhatian yang berasa serius sikitlah. Kebanyakan orang ni dia tidak, orang panggil dia tidak ambil perkara ni perkara besar. Sebab apa? Sebab pasal apa kita boleh kata begitu. Orang agama pun, ustaz, tok lebah pun. Kadang-kadang dia terlepas benda gini. Tak kena angin dia kata kat orang ni, dia kata kat orang ni, dia kata belakang. Dia jarang dia kata depan. Ni, dia kata belakang. Orang ni gini, orang ni begini. Hak tak berlagu angin dengan dia. Ini penyakit orang gulungi agama ni. Jangan ingat orang agama ni orang suci. Ni cabaran ke dia ni. Iblis ni pandai. Perebuh dia pandai. Kalau kita baca Talbisul Iblis, yang ditulis oleh Ibnu Jauzi kan. Iblis ni pandai. Dia masuk segenap mbak. Orang alim ke apa? Alim tajwid dia masuk. Dia pandai, dia seleweng orang tu supaya dia jadi ego dengan tajwid dia. Orang pandai pekoh, dia gigit pekoh. Sekarang ni bila kadang-kadang dia berasa blind dengan pendapat dia, sudah. Dia mula nak kata uduh kat orang lalu. Cuba kita perhati, tidak berlaku di depan kita. Sebab apa dia bila dia mengaji pekoh, dia mengaji akidah, dia benda boleh katakan dia mendalami benda gitu. Tapi bila dia masuk bab akhlak, bab tasawuf, dia jadi orang kita dia nak gila kelai. Tasawuf yang dia ajar oleh Imam Ghazali, jaga lidah, jaga percakapan, bahaya mengupak, bahaya mencerca ni, dia tak berapa nak gilah mana. Dia tak ngaji lah mana. Bukan tak ngaji, dia baca gitu. Dia suka kalau nak ngaji tasawuf, dia ngaji bukan dia panggil nak muraqabah. Nak mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala dia. Nak baca zikir gapo, nak cari martabat ni, nak buat amalan gini, adalah tarikat-tarikat ni kan. Dia pergi belajar tu mana dia bila orang kita bila nak ngaji tasawuf dia pergi situ. Betul dah situ dia panggil hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah lagu mana kita nak mendekatkan diri dengan Allah. Tapi dia tinggal hablum minan nas. Hablum minan nas ni maknanya hubungan di antara sama-sama manusia. Sedangkan ni banyak orang masuk neraka tak selesai hablum minan nas. Kan Nabi sebut tu berlaku orang bankrupt, orang muflis. Nabi tanya atadrun manil muflis? Mun tahu dak siapa dia orang yang muflis, orang bankrupt? Maka sahabat berkata, dia kata malun wala dirham wala dinar, dia kata. Orang yang dia tak ada pitih, tak ada harta, tak ada dinar, tak ada dirham. Itulah orang panggil orang yang muflis. Nabi kata dok. Orang muflis ini dia kata bila dia mari ya'tun yaumal qiyamah
bisalatin wa zakatin wa siyamin. Dia mari di hari akhirat tu bawa pahala sembahyang, pahala zakat, pahala puasa, tetapi dalam banyak-banyak benda hak dia tak sesal dengan manusia, wa syattama hadza. Dia mencela orang ni, kata uduh kat orang ni. Maka esok dia ambil pahala dia tu untuk bayar kepada orang hak dia cela. Menyebabkan pahala dia tu jadi habis, jadi bankrupt, muflis. Nampak tak? Besar benda gini. Tapi kebanyakan orang dia buat sah je. Kecek dah. Orang kita ni dia kih menggolang aja, tapi kita duk, kalau hak kita kelih gapo dia? Orang agama. Tak belaga dengan dia sudah kata hudus selalu tak. Dia kata selalu. Tak. Kita tengok dalam YouTube juga. Lebo orang tu, lebo orang ni padahal dia tidak tengok molek dulu. Betul alik dia ke betul alik kawan tu. Kadang-kadang betul kawan tu nak turut sunuh. Tapi dia kata uduh, dia maki, dia kata. Dia pula mari kekuatan bila ni. Ni, orang duduk sekeliling dia ramai. Orang duduk jet dia kan. Muka dia ustaz peramah peminat. Hati kau tu naik seh. Mulalah kata orang ni bodoh, orang ni begini. Pas lagu mana? Ingat, setiap perkataan yang dipertanggungjawab. Tak baca kau. Ayat-ayat yang Allah mengancam dimasukkan ke dalam neraka kepada siapa yang memburuk-burukkan, mengumpat, kata belakang mengumpat, mencerca kehormatan. Gapo salah kawan tu? Tak serupa dengan pendapat kita je. Pasal apa kita tidak boleh orang panggil berlapang dada kepada benda khilaf? Kita diajar dalam agama ni berlapang dada kepada benda yang khilaf. Mu pendapat lagu ni, aku pendapat lagu ni. Bacalah sejarah ulama-ulama dulu. Ni tak berlapak kata bahasa bodoh lalu. Bahasa tak erti. Nah. Mu nak jadi mufti sangat bodoh. Sedap ni. Kecek lagu tu. Mu nak jadi mufti sangat. Mufti tu Sultan Latif. Ketua dan negeri dia ketua fatwa. Ulama-ulama sekeliling dia nak memutuskan satu fatwa. Kerana padahalnya hak dia tu tak betulnya, tak serupa hak dia nak. Mu nak jadi mufti sangat bodoh. Tidak kata udah kan. Tak ada pasal-pasal. Pahala demo tu boleh kawan tu. Sedangkan kawan tu buat satu fatwa tu setelah dirunding dengan ahli-ahli jawatan kuasa fatwa. Apa sih tidak? Kih apa? Kih boleh mari terlajuk jet. Ni kita mari bahasa sedap. Orang ramai bila kita ngajar orang dia penuh masuk dalam YouTube dah. Ni menyakit manusia dah. Menggelarkan dengan gelaran-gelaran yang aib. Jadi kita ni bila kita ngaji kena berhati-hati ni. Jangan mudah nak kata kat orang, mudah nak itu kat orang dah. Bukan main-main, ancam neraka. Bukan J 10 tahun, bukan J 12 tahun dah. Denda 210 juta, bukan setakat tu. Masuk neraka ni. Walaupun ayat ini ditujukan tengok, secara khusus kepada orang-orang tertentu, kepada orang tadi, ia termasuk ke dalam pengajaran yang umum secara mutlak, bukan khusus yang menjadi sebab. Walaupun ayat tu turun untuk kawan tu, tapi dia panggil, ni dipanggil lafaz yang umum, orang lain pun kena juga kalau buat lagu tu. Lama kita kata tak apa, ayat tu turun nak kata ke dia tu, tak. Allah mengancam neraka kepada orang tu. Syuraik tadi tak. Tapi dok kalau orang lain buat perangai seperti tu, maka jawab pendianya ialah neraka juga. Dalam kaedah tafsir dia hak ni termasuk ayat dalam al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Tu kaedah tafsir. Al-ibratu bi umumil lafzi. Pengajaran itu diambil daripada lafaz yang umum, la bi khususis sabab, bukan sebab khusus, sebab-sebab turun kepada orang itu. Faham tak? Tu kaedah tafsir dah. Okey. Baik. Ayat yang kedua. Alladhi jama'a malan wa addadah. Orang yang lumazah saat ni, dia ada perangai pula. Sebab apa? Dia kata uduh kat orang, dia cela orang, sebenarnya dia ada benda lain. Dia kedekut, dia deki, dia tomok dalam hati dia. Ni siapa dia kata? Tuhan kata ni. Ni alladhi ni maknanya sifat bagi orang humazah dengan lumazah tadi. Orang yang ngopak, orang yang cela. Boleh ingat tak ada cela dengan ngopak beza mana? Ngopak belakang, cela depan.
Jadi perangai hak dua ni, dia nak royak dalam ayat yang kedua ni, ialah sifat dia alladzi jama'a malan wa addadah. Alladzi ni makna yang, jama'a ni mengumpul, malan harta, wa addadah dan menghitungnya. Jadi dia ni sifat dia yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Dia jadi Tuhan buat terkedir jadi terakhir selalu dengan sifat so lagi. Sifat mengumpat, sifat mengeji, mencela orang, tambah so lagi penyakit, kerja dia kupu harta. Lepas tu kupu harta kau dah alik bilang. Gak ni tidak bilang, tengok akaun dalam bank lah. Tengok sebanyak mana, berapa juta. Lepas 15 juta, nak 16 juta, nak 20 juta, nak 100 juta. Baik. Kemudian ayat yang ketiga, yahsabu annama lahu aqladah. Yahsabu, dia menyangka. Ni, orang yang sifat lagu tadi. Ngupak kat orang, kata wuduh kat orang, kau dah alik sifat harta, kau dah alik kira harta. Kedekut pahit. Baik. Bahawa malahu hartanya, hak dia duduk simpan, hak dia duduk hitung, hak dia duduk bilang semua tu, aqladah, mengekalkannya. Boleh orang panggil, bukan sekat bawa mati, tak mati semua. Dia duk berasa dia boleh harta tu, dia hidup semua. Boleh reta harta semua. Dia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Sebabnya dia mencaci. Tengok dia nak ulah ayat tadi. Sebabnya dia mencaci orang ialah didorong oleh sifat tamak untuk mengumpul harta yang banyak, setiap hari dihitung, takut kalau harta itu berkurangnya. Duk bilang sama harta dia. Dengan itu dia enggan membuat khairat dan memberi bantuan. Kedekut pahit. Ini perangai orang lagu ni. Jadi tambah mazmumah so lagi. Kedekut ni sifat mazmumah juga ni. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla la yumbadhanna fil hutamah. Kalla, tidak sekali-kali. Ni nak nafi hak tadi. Dia rasa dia tu boleh hidup tukak langit, tak mati semua-semua, harta tu boleh dia tupai pas bila-bila. Dak, Tuhan kata kalla, tidak sekali-kali. La yumbadhanna, sesungguhnya dia akan dicampak. Nah, ni bahasa gerung kita ni. Campak mana? Fi, dalam al-hutamah. Nabi sebut apa ni? Quran itu sebut al-hutamah. Orang Arab Mekah pada masa itu tak faham gapo al-hutamah. Tidak, Tuhan kata tidak sekali-kali, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam al-hutamah. Hutamah ni gapo dia? Jadi sahabat orang Arab pada masa pun tak reti juga hal hutamah. Maka Tuhan pun cerita pula. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma ni dan apakah adraka yang engkau tahu? Tuhan tanya balik. Tuhan lontar dulu perkataan al-hutamah, lepas tu dia tanya balik, apakah yang engkau tahu? Apa dia al-hutamah? Mu tahu tak gapo dia hutamah? Ya aku sebut tak ni. Orang-orang yang bersifat lagu ni, bersifat humazah, lumazah, baki, kedekut, aku akan capuk dia di dalam al-hutamah. Hutamah tu berapa dia? Tuhan tanya balik. Mu tahu tak berapa dia hutamah? Apakah yang engkau tahu apa dia al-hutamah? Ni nak jawab. Narullahil muqadah. Nar tu maknanya api. Allah tu Allah lah. Al-muqadah yang dinyalakan. Oh, lagu tu hutamah. Rupanya al-hutamah ni ialah api Allah. Api yang dimiliki oleh Allah yang dinyalakan. Kalau tengok dah setengah-setengah tafsir, beribu-ribu tahun. Dia bukan kata peringat api 2-3 hari. Tak. Kakak tu kalau orang nak suruh biar jadi, dia peringat api juga. Ribu tahun. Sehingga api tu bertukar. Ada setengah tafsir yang menyebut. Mula-mula api tu sampai hitam legan. Lepas tu putih kelik. Mula-mula merah. Lepas hitam. Putih. Ribu tahun. Bakar saja. Cadang buat apa? Nak humbai orang tadi. Gak kita kata, kalau api ni pun mengetak bulu dah kita kelina. Api belah ni. Ya. Bukan main-main tak. Lepas tu pula sebut pula api sana pun allati tattali'u alal afidah, allati yang
Api tak ni? Tattali'u, naik. Ala, ke atas. Al-afidah, hati. Dia bukan sekat kulit saja, rasa tu naik sampai ke hati. Yang naik menjulang ke atas hati. Innaha alaihim muqsadah. Innaha, sesungguhnya ia, alaihim, ke atas mereka. Muqsadah, ditutup rapat. Api itu pula kalau bakar tempat pembakaran terbuka ni pembakaran tertutup. Dalam oven. Nampak tak? Kalau kita tengok orang bakar kambing hak bakar luar ni tak tahu mana. Pernah tengok tak? Dia tunjuk dalam Facebook tu. Orang Turki tu dia bakar kambing, dia bawa gok, bawa tutup. Dia akak tu kan. Dia akak kambing tu kan. Jatuh lah bok daging. Tak kena cobek. Oh, kita kelih pun terliu dah. Pasalnya nak royaknya, kalau kukuh tu dia lebih panah lagi kan. Dia boleh cabut. Kayak kambing kalau kita rebus, kita gula, dia kena cobek tak cabut. Tak je tengok. Namun ada orang Turki duk tunjuk sama tu. Dia bila dia masuk kambing, dia akak pohon kambing tu kan, daging jatuh bawah dah. Nak royak puknya. Jadi dia alaihim muqsadah ni tutup rapat, bakar dalam oven. Okey. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat ke atas mereka. Fi amadin mumaddadah, tika bakar tu pula dibuat sepuas hati pula, cucuk. Fi, pada, amadin, tiang. Bekas tiang hak bakar, bukan kata lepas duk lepas itu dak. Dicucuk sepuas hati. Mumaddadah, yang panjang. Ngerinya kita dengar setara tu. Gapo dia? 2-3 perkara lah dia. Untuk ambil pengajaran kita bila kita baca ayat gini. Kita buat semayang pun bila tu email kau kita sendiri baca wailul likulli humazatil lumazah, kita baca tu biar mari rasa takut. Orang yang mengupak kat orang yang kata wuduh kat orang yang kedekut. Tiga-tiga ni Tuhan tahu nak masuk dalam hutamah. Hutamah ni berapa dia? Inilah bendanya. Neraka yang dia bakarnya begitu lama, lepas tu ikat tiang pula, tutup rapat pula. Itu saja. Mereka terikat di situ pada tiang-tiang yang panjang. Kita tengok tafsir sikit. Betul masih isu dan nak berhabis ni dah. Allah akan melemparkan orang-orang yang bersifat demikian ke dalam neraka hutamah. Ni nama sejenis neraka ni. Hari ni kita tahu nama neraka, macam-macam neraka Jahannam, neraka Sakart. Dalam Quran macam-macam sebut. Neraka Wail. Dia ni sebut neraka hutamah. Khusus untuk orang sifat 3 tadi. Tuhan akan humban dalam neraka hutamah. Okey, bersifat demikian. Neraka ini akan menelan dan menghancurkan apa saja yang dilemparkan ke dalamnya. Ia akan menghancurkan tulang dan daging serta kesakitannya sampai ke hati. Bukan kulit saja. Dan neraka ni dia disebut kita tengok. Dia tidak kata bila bakar hang tu jadi abu gitu senyap sekat tu dok. Dia bertukar kulit. Kullama nadijat juluduhum badalna juludan ghairah liyadhuqul azab. Setiap kali bila daging tu hangus, kulit-kulit hangus, dia ganti kulit lain semata-mata untuk dirasakan azab. Ni tak tahan ni. Hangus tu bik kulit baru, hangus tu bik kulit baru. Kalau orang atas dunia ni kalau kata dia hukum kita bakar lah, buh dalam api, bila dah mati tak ada satu ke tak. Ni duduk berpanjang ni, hangus-hangus mari kulit lain, hangus-hangus mari kulit lain. Tak. Okay, dia. Penduduk neraka pula diikat dengan rantai dan pasung pada kedua belah tangannya dan kedua belah kakinya, diikat pada tiang yang panjang. Habislah sekat tu.